Hari ini surah Al-Kahfi. Jom terus selak. Terus ke halaman 293 surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Pastinya kita ingin fahami, selami apakah di sebalik kejadian Ashabul Kahfi ini tentang satu gua dan juga ada penghuni-penghuninya. Apakah kisah di sebaliknya dan juga pengajaran-pengajarannya. Tentu bila kita bercakap tentang surah Al-Kahfi ini, terdapat banyak sangat pengajaran dan juga yang paling penting adalah tanda-tanda kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Taala. Baiklah, jom sama-sama kita lihat berkenaan dengan antara kisah-kisah yang terkandung firman Allah Subhanahu Taala, maksudnya demi sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Surah Yusuf ayat yang ke-111. Tentunya bila kita bercakap tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah para anbiya yang diuji dengan satu ujian yang cukup berat sekali, tentunya terlalu banyak ibrah yang boleh kita ambil dan mudah-mudahan dapatlah kita cuba mengaplikasikan mungkin segala pengajaran itu dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, kita nak bersama dengan jurulatih utama Tadabbur Center, tak lain tak bukan yang berbahagia Ustaz Muhammad Sya'ari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi Ustaz, apakah munasabahnya surah ini Ustaz untuk kita kaitkan dengan surah yang berada pada sebelum dan juga selepas surah Al-Kahfi ini? Ada kena mengena tak Ustaz dalam penceritaannya? Silakan. Terima kasih kepada Puan Faradiana. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama memulakan perbincangan tentang surah Al-Kahfi. Surah yang sangat dekat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Puan Farah bertanya tentang munasabah. Munasabah ni maksudnya satu ilmu yang ada kaitan dengan rahsia susunan surah. Mengapa sesuatu surah itu disusun begini di dalam Al-Quran. Maka kita akan mendapati surah Al-Kahfi ini adalah surah yang Allah Ta'ala letak selepas surah Al-Isra'. Suratul Isra' surah yang ke-17, manakala surah Al-Kahfi surah yang ke-18 dan surah yang selepas Al-Kahfi adalah surah Maryam. Dan susunan ini bukan saja-saja Allah yang Maha Bijaksana menyusun begitu. Dan kita akan mendapati, ya Puan Farah dan semua para penonton TV Al-Hijrah, surah Al-Isra', ya, Allah berbicara tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Satu bentuk perjalanan yang tidak diketahui, ya. Nabi sendiri tidak mengetahui pada peringkat awal mau pergi ke mana daripada Masjidil Haram. Kita baru saja meninggalkan bulan Rajab, kita semua berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Kita semua faham kan Puan Farah bagaimana Nabi ketika memulakan perjalanan dari Masjidil Haram, Nabi tak tahu nak pergi ke mana, kata orang Kelantan, nak pergi mana sebenarnya. Ya, menaiki burak berkenaan, tak tahu mana. Tapi Allah Ta'ala itu memberikan kuat kepada Nabi, memberikan rahmat kepada Nabi. Nabi sampai ke Masjidil Aqsa dan Nabi menjadi imam kepada para anbiya. Manakala dalam suratul Kahfi, menarik, ada persamaan tema di situ Puan Farah, di mana pemuda-pemuda Al-Kahfi yang sedang diburu dan mahu dibunuh oleh raja yang kafir, dan mereka Allah menetapkan, Allah memberikan destinasi kepada mereka bahawasanya kamu perlu ataupun hanya perlu pergi ke sebuah gua. Jadi pengajarannya, kalau kita lihat dari sudut susunan surah ini, terkadang dalam hidup kita ni ada destinasi tertentu yang kita nak tuju. Ada destinasi yang kita rasa penting untuk kita pergi ke situ. Tetapi kadang Allah Ta'ala menetapkan, Sya'ari, kamu kena pergi ke destinasi satu lagi. Kamu nak pergi A, Allah tetapkan B.
Puan Farah nak pergi satu tempat namanya A, tetapi Allah tetapkan Puan Farah mesti berhenti di hentian B, Allah. di tempat B. So jangan kita rasa itu satu perkara yang bersifat keburukan. Ya. Allah menetapkan yang terbaik. Destinasi mana yang patut kamu sampai, wahai Syahri contohnya, Allah menetapkan sentiasa yang terbaik. Dan ternyata bila para pemuda sampai di Gua Al-Kahfi berkenaan, Allah memberikan kepada mereka kerehatan, Allah memberikan kepada mereka ketenangan, dan di situlah persamaan ataupun munasabah antara surah Al-Kahfi dan surah Al-Isra. Puan Farah. Masya Allah Ustaz, terima kasih. Mukadimah yang cukup baik sekali. Baiklah, ramai sekali yang ingin mengetahui antara kelebihan, kebaikan yang kita mengamalkan membaca surah ini. Contohnya seperti amalan-amalan menghafal ayat 10 yang pertama Ustaz. Ada fadilat dan juga hikmah di sebaliknya. Masya Allah. Dalam banyak-banyak surah Ustaz, mengapa agaknya Nabi sendiri mengamalkan surah ini untuk dibacakan pada hari Jumaat, dan kita sendiri untuk sebagai umatnya juga ingin juga turut sama membacanya, menghafal dan sebagainya Ustaz? Betul, Nabi SAW ada menyebut sekurang-kurangnya 2 hadis yang sahih, di mana barang siapa yang membaca suratul Kahfi, seluruh surah Al-Kahfi, ini bukan 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir sahaja, tetapi hadis menyebut seluruh surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka beliau akan dikurniakan cahaya dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang seterusnya. Satu lagi hadis yang juga sahih, barang siapa yang memelihara, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama, dalam riwayat yang lain 10 ayat terakhir, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, maka Allah akan memeliharanya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Saya mendapati nama surah ini menarik, namanya Al-Kahfi. Al-Kahfi, ia bermaksud gua yang sangat luas. Kerana kalau gua sempit dia tak panggil kahfi, Puan Farah. Kalau gua sempit dia panggil ghar. Di mana orang pergi ke situ untuk beribadah. Tetapi sesuatu gua yang ada ciri ataupun sifat kahfi, ia bukan orang pergi seorang dua. Biasanya kahfi ni boleh memuatkan 10 orang dan ke atas. Maksudnya ramai orang boleh pergi ke sana ramai-ramai, bukan untuk beribadah, tetapi untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai salah satu tempat perlindungan daripada serangan pencerobohan. Jadi subhanallah, nama surah ini sudah menggambarkan isi kandungannya dan sudah menggambarkan apa maksud Nabi SAW dalam hadis tadi, iaitulah memberikan perlindungan. Dan bila Nabi SAW menyebut cahaya, sekurang-kurangnya Puan Farah dan semua yang membaca suratul Kahfi, ada 4 bentuk cahaya. Saya ringkaskan, ada 4 bentuk cahaya. Catat belaka di Facebook tu. Iaitulah cahaya yang pertama, cahaya beragama. Cahaya yang kedua, cahaya mengurus harta. Cahaya yang ketiga, cahaya mengurus ilmu. Cahaya yang keempat, cahaya mengurus kuasa dan pengaruh. Cahaya yang pertama adalah macam mana cara beragama yang betul. Maka surah Al-Kahfi menerangkan menerusi kisah pemuda Al-Kahfi. Ada orang menyangka dia beragama, padahal itu bukan cara beragama. Okey, kemudian cahaya dalam mengurus harta. Maka Allah mendatangkan kisah pemilik 2 kebun. Ada orang menyangka dia sudah mengurus harta dengan baik, padahal di sisi Allah dia sedang mengendalikan harta seperti Qarun. Na'udzubillah, kita bincang pada minggu lepas. Kemudian cahaya yang ketiga adalah cahaya mengurus ilmu. Macam mana seseorang yang Allah kurniakan kepadanya ilmu? Adakah saya boleh kata saya sudah mengurus ilmu sebagaimana yang Allah nak? Maka cerita Nabi Musa mencari Nabi Khadir ada dalam surah Al-Kahfi. Subhanallah. Dan cahaya yang keempat, macam mana kalau saya dapat kuasa? Saya dapat kuasa ataupun dapat jawatan tinggi dan pengaruh pun besar. Macam mana nak urus ni? Maka cerita yang terakhir, cerita Zulkarnain pun dipaparkan. Subhanallah. Itulah 4 bentuk cahaya Puan Farah ditawarkan dalam surah Al-Kahfi.
Mudah-mudahan ada penonton setia kita pagi ini, terutamanya di Facebook TV Ali Johan dapatlah sudi kiranya mencatatkan nota-nota yang Ustaz berikan tadi dan sama-sama kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita. Baiklah, yang berada di Facebook kita pun ramai. Alhamdulillah pagi ini nak menimba ilmu sama-sama. Puan Rohana, Puan Misha, Puan Maizura, Hamzah. Kita ada Puan Rashidah. Alhamdulillah, terima kasih bawa-bawa kongsi bersama dengan saudara mara kita, ahli keluarga kita, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak mulakan sesi tadabbur surah Al-Kahfi. Adakah Ustaz sudah bersedia? Baik. Wah. Sudah, insya-Allah, alhamdulillah. Insya-Allah, surah Al-Kahfi bermaksud gua yang besar, Ustaz ya. Baiklah, kita mulakan ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan seksaan yang sangat pedih daripada sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Masya Allah, Ustaz. Allah menjelaskan penawar kepada kerosakan yang menimpa manusia adalah Al-Quran itu sendiri yang membimbing manusia agar tidak terpesong dan juga lari daripada ketauhidan dan juga menjadi kesyirikan kepada kita. Mohon tadabbur Ustaz bagi 4 ayat yang pertama ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kalau kita baca 4 ayat yang pertama ini, Allah Ta'ala memberitahu satu bentuk jaminan bahawasanya Al-Quran ini tidak terdapat di dalamnya iwajan. Iwajan maksudnya kebengkokan ataupun menyebabkan orang bersimpang siur, tidak berjalan lurus. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita kalau nak balik kampung, macam saya balik ke Kelantan ni, kita kalau boleh nak baliklah dengan lebuh raya kan, ataupun jalan utama. Sebab kalau kita bengkang bengkok, kalau kita ambil lorong-lorong kecil, ia sangat mengundang bahaya kita tidak sampai dengan selamat ke destinasi. Maka Allah Ta'ala memberikan jaminan di dalam ayat yang pertama, Al-Quran akan membawa seseorang itu sampai ke destinasi yang sepatutnya, yang Allah Ta'ala telah janjikan destinasi itu adanya rahmat. Jadi kalau kita perhatikan destinasi kita sebenarnya ke mana? Maka 4 ayat yang pertama ini menyebut destinasi kita tidak lain tidak bukan makifina fihi abada, iaitulah syurga yang seseorang itu akan kekal di dalamnya dengan penuh keterujaan dan keseronokan. Itulah kita punya destinasi yang sebenar. Tetapi kena ingat, sepanjang kita hidup di dunia ini akan ada sahaja tipu daya. Ini disebut sebagai fitnah Dajjal. Di mana dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Dajjal ini akan datang membawa syurganya dan nerakanya. Maka kita, wahai mukmin, jangan terpedaya, kerana syurganya adalah neraka Allah. Nerakanya adalah syurga Allah. Jangan kita terpedaya dengan kehidupan yang senang lenang, yang bermewah-mewahan, kerana itu barangkali bukan destinasi yang sebenar Allah Ta'ala nak. Kita kalau mahukan kekayaan, silakan. Saya pun nak kaya, tuan pun nak kaya. Tetapi kekayaan itu bukan matlamat. Jangan jadikan destinasi. Bahkan destinasi yang sebenar adalah syurga. Macam mana kaya tu membawa kita ke syurga? Kerana seseorang yang bila dikurniakan kekayaan, dia hanya nampak syurga di dunia. Dia dah buta mata daripada syurga di akhirat. Maka sesungguhnya dia sedang kebengkokan. Dia tidak lagi berjalan ke destinasi yang sebenar. Satu orang dikurniakan ilmu yang tinggi. Lalu dia merasakan dengan ilmu itu dia sudah sampai kepada kebahagiaan, ketenangan dan keseronokan. Bukan. Ilmu itu hanyalah alat. Matlamat sebenarnya adalah sampai ke syurga. InsyaAllah. Tak ada
faedah kalau kita mendapat ilmu tinggi, kita mendapat master, PhD, profesor, tetapi itu tidak mendekatkan kita kepada makithina fihi abada, tidak mendekatkan kita kepada syurga. Bahkan wal iyadu billah, menjauhkan kita daripada syurga. Masya Allah. Baiklah, nampak gayanya tergendala sedikit sesi live kita bersama dengan yang berbagai ustaz. Sebab kata ustaz tadi, jika destinasi kita daripada A menuju ke C, jika tiba-tiba kita terberhenti di B pula di pertengahan di persinggahan itu, janganlah kita mempertikaikan kuasa Allah. Semuanya ada hikmah, semuanya ada maksud tersirat. Kenapa ada persinggahan? Demi persinggahan itu. Allahu Akbar. Baiklah, kita akan cuba sambung sesi tadabbur ini bersama dengan ustaz bagi ayat yang ke-5 hingga ke-8. Anda boleh terus ke muka surat 294. Sama-sama kita lihat ayat yang ke-5 hingga ke-8. Kita berhenti rehat seketika, insya-Allah. Kita akan cuba hubungi ustaz semula. Jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Syukur ya Allah. Pagi ini kita berjaya juga mendapatkan yang berbagi Ustaz Sya'ari yang kini berada di Kelantan. InsyaAllah mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ustaz baik-baik belaka ya. Terima kasih atas doa semua. Alhamdulillah. Rakan-rakan Facebook kita begitu husnuzon sekali pagi ini. Alhamdulillah. Terima Semuanya kasih. kalau boleh nak dapatkan Ustaz balik, nak terus menimba ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang sudi memahami masalah kita. Kita hanya merancang, Allah Ta'ala yang menentukan segalanya. Dan terima kasih kepada Puan Siti Zainab Ismail yang telah pun mencatatkan tentang cerita 4 cahaya tadi. Dan juga tersentak saya apabila membacakan komen Datuk Rozana Rahmat. Saya suka poin cahaya mengurus ilmu. Apakah kita telah menguruskannya dengan cara yang paling terbaik? Wallahu alam. InsyaAllah sama-sama kita renung-renungkan, tepuk dada, tanya iman. Baiklah Ustaz, kita akan sambung tafsiran kita pagi ini. Tadabbur kita berkenaan dengan ayat yang ke-5 hingga ke-8 Ustaz. Di mana ramai antara kita yang tak sabar nak masuk ke ayat yang ke-9 tu Ustaz. Ayat yang ke-9 adalah tentang penghuni gua dan kemudian ada perkataan Ar-Raqim di situ. Kita nak tahu kisah di sebalik Ar-Raqim itu, insya-Allah sekejap lagi. Saya bacakan dahulu terjemahan ayat yang ke-5 sampailah ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu pembohongan semata-mata. Maka janganlah engkau Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini iaitu Al-Quran, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Ini Ustaz, kita dah mula nampak bunga-bunga cerita tentang kekuasaan, kebesaran Allah. Yang sebenarnya kalau kita tengok batang hidung kita sendiri pun kita dah nampak dah tanda-tanda kekuasaan Allah. Silakan Ustaz dengan tadabburnya. Terima kasih Puan Farah. Satu perkara penting untuk difahami daripada Suratul Kahfi, tuan-tuan, puan-puan yang saya doakan kebaikan adalah jangan mudah terpedaya dan terikut-ikut dengan arus perdana yang tidak selari dengan agama. Surah Al-Kahfi menyeru kita untuk berpegang teguh dengan prinsip dan jati diri keimanan. InsyaAllah. Kita telah lalu pada 4 ayat pertama tadi, Allah Ta'ala jelaskan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan ada jati diri. Dia tak akan menuju ke arah yang bengkang-bengkok. Dia akan serius dengan perjalanan menuju ke syurga dan menuju Allah. Kemudian ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 menceritakan tentang role model manusia yang tidak terkesan dengan suasana di sekeliling yang musyrik. Suasana sekeliling Nabi SAW semasa surah Al-Kahfi diturunkan adalah penuh dengan seruan-seruan untuk mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang. Daripada kalangan mereka yang menyembah berhala. Nabi juga dididik oleh Allah
apabila suasana tidak memihak kepada dakwahmu, jangan terasa hati. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Wahai Nabi, kentalkan hatimu ketika kamu mahukan supaya orang beriman, tetapi sekeliling tidak mahu menuju ke arah keimanan. Aduhai. Lalu Allah datangkan pula model kisah daripada masa lampau, iaitulah satu kumpulan pemuda yang juga tidak terkesan dengan arus perdana, yang menyembah selain daripada Allah, yang cara beragama mereka adalah cara beragama yang salah. Allah. Mereka mengikuti perlakuan datuk moyang mereka. Sedangkan apa yang dilakukan oleh datuk moyang mereka bukan cara yang Allah redha. Wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Tetapi bila ia menjadi pilihan ramai manusia, kita jangan mudah terikut-ikut. Maka Allah mula menyebut pada ayat 9, ayat 10, teladan daripada Ashabul Kahfi, Ashabul Raqim. Jadi Puan Farah tanya, Tuan-puan barangkali bertanya, adakah Ashabul Kahfi, Ashabul Raqim ni kumpulan yang sama? Maka jawapannya adalah kumpulan yang sama. Cumanya, menariknya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Ashabul Kahfi juga dengan gelaran Ashabul Raqim. Kerana apa? Kerana para ulama menyatakan Ar-Raqim merujuk kepada batu bersurat, batu nisan ataupun batu yang telah dipahat nama-nama 7 pemuda Al-Kahfi dan legasi mereka, diari perjuangan mereka yang menyebabkan Allah mengurniakan kepada mereka tidur 300 tahun. Allah kurniakan kepada mereka karamah di mana mereka dapat hidup selepas 300 tahun. Sedangkan sepanjang 300 tahun mereka tidak makan, tidak minum dan tidak mengalami proses penuaan ataupun kulit berkedut, rambut putih. Tidak. Mereka bangun daripada lena mereka dengan usia mereka masuk ke dalam gua. Jadi Allah Ta'ala menerusi kalimah Ashabul Raqim. Allah mengingatkan kita, pemuda-pemuda ini akhirnya wafat. Allah wafatkan. Dan apabila ketujuh-tujuh pemuda itu wafat, selepas mereka dibangkitkan daripada lena 300 tahun, dan berlakulah peristiwa viral di mana semua masyarakat waktu itu kagum dengan kebangkitan pemuda-pemuda ini, tetapi Allah tunjukkan depan mata bagaimana 7 pemuda itu diwafatkan kembali sebagai satu bentuk menerangkan makna Ar-Raqib, iaitulah mereka hidup, ya, tetapi mereka juga makhluk macam kamu, mereka mati. Maka Allah mewafatkan mereka, dan apabila mereka wafat, Allah menamakan mereka Ashabul Raqim kerana catatan-catatan yang dilakukan oleh penduduk yang beriman pada waktu itu mengenai perihal kisah mereka, Puan Farah. Itulah asal-usul kalimah Ar-Raqim. Masya Allah. Baiklah Ustaz, kita nak masuk ke ayat ke-9 tapi Ustaz dah bocor sikitlah jawapan. Baiklah Ustaz, saya baca dulu terjemahannya Ustaz ya, ayat yang ke-9 ini. Disebabkan ramai, ada banyak tanda tanya di sebalik terjemahan ini sebenarnya. Baiklah, ayatnya, terjemahannya berbunyi, adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Di sebalik kisah ini Ustaz, ibrah dan juga hikmah yang paling besar yang boleh kita ambil, dan juga apa yang boleh kita kaitkan dengan apa yang berlaku di zaman kini Ustaz? Silakan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ayat 9 ini, Puan Farah, adalah satu bentuk nada daripada Allah mengingatkan kita. Apakah kamu sangka peristiwa pemuda Al-Kahfi itu satu-satunya keajaiban yang Tuhan boleh buat? Lihat ya, bagaimana usul ataupun gaya bahasanya, Puan Farah. Subhanallah. Apakah kamu ingat keajaiban itu telah berlalu di masa lampau? Adakah kamu ingat peristiwa pemuda tidur 300 tahun? Itu satu-satunya keajaiban aku buat, kata Tuhan. Seolah-olah, hello manusia. Wahai manusia, kamu tak perhatikan langit di hadapan kamu, tinggi di atas kepala. Kamu tidak perhatikan siang dan malam. Kamu tidak perhatikan hujan yang turun yang menyebabkan lain tak berapa okey. Di pihak saya, minta maaf. Ya. Apakah kamu tidak perhatikan burung yang terbang?
Adakah di sana tidak ada tanda-tanda kekuasaan Allah? Adakah kamu menunggu dalam buah tomato tu ada kalimah Allah? Adakah kamu menunggu bulan ada kalimah Allah? Adakah kamu menunggu awan berbentuk kalimah Allah baru kamu nak rasa keagungan Allah? Allah mengajar kita, Puan Farah. Allah mengajar kita sedang penonton semua supaya membetulkan cara kita beragama, di mana janganlah ia berasaskan kepelikan-kepelikan, tetapi mesti berasaskan ilmu. Ma lahum bihi min ilmin. Kerana pemuda-pemuda Al-Kahfi, mereka dari kalangan hamba-hamba Allah yang takjub dengan fenomena siang dan malam. Mereka sangat takjub dengan matahari dan bulan. Masya Allah. Apabila 7 pemuda ini bertemu di gua, ya, bila mereka bertemu, ya, sebelum Allah tidurkan mereka, mereka sering bercakap-cakap tentang takkanlah, ya, langit yang berlaku cantik mentari terbit, matahari terbenam, yang cantik pergerakan awannya, siang malamnya, takkan tak ada pentadbir. Ya. Takkan kuasa ini tidak dicabar oleh sesiapa. Lalu pemuda-pemuda ini beriman kepada Tuhan Yang Esa dan menyatakan penentangannya kepada raja yang mengaku Tuhan pada waktu itu yang dikenali sebagai Daqyanus. Subhanallah. Ayat 9 di antara 10 ayat pertama yang kita digesa, Puan Farah, ya, untuk membacanya daripada surah Al-Kahfi. Masya Allah, Ustaz. Hebat sekali tafsirannya. Memang deep sangat rasa, Allah. Baiklah Ustaz, tapi kita menyentuh balik perkataan Ar-Raqim itu, Ustaz. Nak tahu juga, nak tahu juga apakah pendapat alim ulama kita terdahulu berkenaan dengan perkataan Ar-Raqim ini, Ustaz? Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di antara para sahabat yang berkata, dalam Al-Quran ada 4 perkataan saya tak tahu maksudnya. Antara perkataan tersebut adalah Ar-Raqib. Okey. Subhanallah. Betapa merendah diri, ya. Betapa merendah dirinya para sahabat. Mereka mengelakkan daripada mentafsirkan Al-Quran, perkara-perkara yang di luar daripada keilmuan mereka. Masya Allah. Tetapi tuan-tuan, Ar-Raqim itu walaupun tidak ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ia tidaklah bermaksud tiada makna. Maka para ulama yang kemudian menyatakan sebagaimana saya sebutkan tadi, Ar-Raqim itu bermaksud tanda-tanda yang terpahat, yang terukir, tidak mengalami perubahan. Menariknya, Puan Farah, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ada menyatakan perkataan rakaman mempunyai kaitan dengan kalimah raqama di dalam bahasa Arab. Ini menarik, ya. Rakaman, kita kan sebut dalam bahasa Melayu, kita buat rakaman boleh, Ustaz. Contoh rakamankan. Asal usul perkataan rakaman ini rupa-rupanya daripada marhum ataupun raqim ataupun raqam. Yang bermaksud Allah menjadikan pemuda-pemuda ini, cerita mereka tidak mati dengan kewafatan mereka. Allah hidupkan cerita mereka dengan adanya usaha daripada pihak pemerintah Muslim waktu itu, yang mahu ada binaan dibuat, ya, dan tertulis cerita mereka supaya generasi baru ni tidak jahil tentang cerita 7 pemuda ni. Generasi muda yang datang ni boleh mengingati peristiwa ini ratusan tahun walaupun mereka dah wafat. Dan hebat tak hebat, Allah bukan hanya rakamkan peristiwa pemuda Al-Kahfi kepada orang-orang sebelum kita, tetapi Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Hingga ada satu surah khusus Allah mengharumkan nama pemuda-pemuda ini, sehingga cerita ini akan disebut sampai hari kiamat kerana ia terdapat di dalam Al-Quran dan disunnahkan pula oleh Nabi SAW untuk membacanya pada setiap penghulu segala hari Jumaat. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Baiklah, kita dah sampai ke ayat yang dianjurkan kepada kita untuk membacanya, menghafalnya. Betul. Ayat yang terakhir yang ke-10 ini. Baiklah Ustaz, saya baca terjemahannya dahulu sebab begitu teruja sebenarnya nak mengetahui siapakah pemuda-pemudi ini. Ramai juga yang nak mengetahui tentang gua ini dan sebagainya. Lebih mendalam, lebih deep lagi Ustaz. InsyaAllah kita bacakan dulu terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
Saya terus rasa macam nak mengaminkan. Amin ya rabbal alamin. Itu dia. Amin. Betul. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Terlalu banyak doa yang boleh kita amalkan. Ini antaranya, dan juga setiap kali pasti kita akan berjumpa bagaimana para rasul dan juga orang beriman sentiasa berdoa setiap masa dan tempat. Ya, itu kita bercakap tentang para anbiya, apatah lagi kita ni Ustaz. Ustaz teruslah. Ya. Ceritakan kepada kita semua siapakah pemuda-pemuda ini. Ramai yang ingin mengetahui, dan juga dari mana datangnya. Tiba-tiba kita sebut tentang gua dan juga pemuda-pemuda ini, dan juga dari segi sejarahnya Ustaz. Kongsikan bersama dengan kami. Bila Puan Farah tadi menyebut terjemahan ayat 10 dan mengaminkan, itulah sebenarnya sikap yang baik ya tuan-tuan puan-puan, di mana bila kita lalu ayat-ayat seperti ayat doa, kita jadikan ia doa kita. Ya, Jangan hanya anggap ini doa pemuda Al-Kahfi. It was their story. No, tuan-tuan. Ini maksud tadabbur. Kita baca ayat ni ayat doa. Tetapi kita tidak hanya memahami ini doa pemuda Al-Kahfi. Allah rakamkan. Allah rakamkan ayat ini untuk kita. Untuk kita baca. Ini kan ayat terakhir daripada 10 ayat pertama. Betul Ustaz. Lalu bagi saya lah, lepas solat fardu, jangan tinggal doa ini tuan-puan semua. Selalu untuk baca, sebab kita berada di akhir zaman dan kita kadang tak sedar kita sedang dipengaruhi oleh tipu daya. Ya, kita sedang dipengaruhi oleh cara berfikir yang tidak selari dengan Al-Quran. Cahaya surah Al-Kahfi. Baiklah. Kita lihat ya pada ayat 10 ini, Allah Ta'ala menyebut id awal fityatu ilal kahfi. Pemuda-pemuda itu telah berlindung di dalam gua. Ya. Contoh bila masuk dalam gua ni, tuan-puan tak nampaklah pemuda-pemuda tu sebab diorang dah masuk dalam gua. Macam sekarang lah tuan-puan tak nampak saya. Macam masuk ke dalam gua. Tetapi yang penting, boleh dengar suara saya, boleh dengar suara pemuda-pemuda itu berdoa kepada Allah. Ini doa, mari saya terangkan maksud doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan, wahai Tuhan kami sangat memerlukan rahmah yang special daripadamu. Kami memerlukan kasih sayang yang istimewa daripadamu. Min ladunka, ladunka bermaksud istimewa, saluran istimewa. Contohnya kita tak boleh nak Skype, kita ada saluran istimewa di mana dengan cara ini dia boleh menyelamatkan talian. Jadi pemuda Al-Kahfi juga, mereka tahu mereka berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Logiknya, mereka boleh ditemui oleh Raja Daqyanus. Mereka boleh ditemui. Gua yang mereka berselindung dan bersembunyi ni bukan gua yang orang tak boleh sampai. Maharaja waktu itu tahu. Kalau dah mereka tak ditemui di mana-mana di bandar mereka hidup ni, mereka mesti melarikan diri ke gua. Tetapi tuan-tuan, pemuda ini faham, ini bukan soal di mana mereka bersembunyi, ini soal kepada siapa mereka bersembunyi. Ini bukan soal di mana mereka berlindung, ini soal kepada siapa mereka pergi kepada perlindungan. Bila anda berlindung kepada Allah, Allah lah sebaik-baik pelindung. Maka doa ini, ya, Allah mustajabkan. Kita belajar satu benda tuan-tuan, Allah rakamkan cerita pemuda Al-Kahfi. Mereka manusia biasa macam kita. Mereka pemuda macam kita. Mereka ada ibu bapa macam kita. Mereka belasan tahun macam adik-adik semua. Macam kita semua. Kita tak tahu nama mereka, Allah Ta'ala tak sebut. Kita tak tahu lokasi gua mereka, Allah tak sebut. Tetapi Allah sebut doa mereka. Sebab apa? Susah nak cari pemuda yang banyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana ayat 10. Susah nak cari pemuda, anak-anak yang mana apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengangkat tangan, memohon kekuatan daripada Allah. Tuan-tuan, kadang kan kita ni berdoa pada waktu tertentu sahaja kan? Kita berdoa di lokasi tertentu sahaja kan? Kita doa di surau di masjid sahaja. Alhamdulillah dah boleh rapatkan saf nanti. Alhamdulillah, syukur. Kita dapat untuk berdoa di surau masjid. Ramadan nanti kita berdoa di surau masjid. Amin, tetapi soalan, pemuda-pemuda ini berdoa kat mana ya? Jadi berdoalah di mana sahaja. Kenapa dibataskan berdoa di tempat-tempat tertentu sahaja? Dan pemuda-pemuda ini tidak berdoa
sebagaimana kita hanya berdoa selepas salat fardu saja. Mereka berdoa supaya saja ada masalah. Maka kita sama-samalah ikuti sunnah yang baik daripada pemuda-pemuda ini, berdoa di mana sahaja, berdoa pada waktu bila-bila sahaja, seandainya anda diuji Allah dengan musibah. Masya Allah. Okey, itu dia pengajaran daripada ayat yang ke-10. Baiklah, insya-Allah selepas ini kita nak masuk ayat yang ke-11 berkenaan dengan apa seterusnya yang berlaku kepada penghuni-penghuni gua ini. Dan juga Ustaz, saya dah kata dah mesti ada rakan-rakan Facebook kita yang bertanya pagi ini, antaranya Datuk Rozana bertanyakan, Ustaz, lokasi sebenar Gua Al-Kahfi ini ada di Jordan atau di Turki? Yang mana satu ya Ustaz? Jawapannya selepas ini dalam Assalamualaikum. Meneruskan kesinambungan surah Al-Kahfi pagi ini, Alhamdulillah. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Jurulatih Utama Tadabbur Center yang berbagi Ustaz Muhammad Syar'i Abdul Rahman. Ustaz, masih ada di talian Ustaz ya? Masih ada, masih dalam gua, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Pandai ya Ustaz relatekan tadi. Baiklah, Ustaz punya bateri tu okey eh? Okey, jangan risau. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Tak sanggup lagi kehilangan Ustaz Syar'i di pagi hari. Baiklah Ustaz, baiklah. Kita teruskan dengan ayat yang ke-11. Tapi sebelum itu Ustaz nak jawab tak secara ringkas? Lokasi sebenar gua tu di mana Ustaz? Okey, jawapannya kepada di mana duduk lokasi gua ini, adakah di Jordan atau di Turki? Jawapannya adalah 296. Itu jawapan dia. Jawapannya adalah? Di 296. Jawapannya dalam muka surat 296. 296. Iaitulah pada ayat 26, qulillahu a'lam. Wallahu a'lam. Baiklah. Kita akan meneruskan kesinambungan lagi untuk episod-episod yang akan datang setiap hari Rabu ya, insya-Allah. Kalau anda nak sama-sama selami dan mempelajari lagi berkenaan dengan tadabbur ini, insya-Allah Ustaz Syar'i akan janji akan memberikan yang terbaik untuk minggu-minggu yang akan datang. Baiklah. Kita masuk ke ayat yang ke-11 surah Al-Kahfi. Baiklah. Maka kami menutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Ustaz, kenapa dalam banyak-banyak hikmah pengajaran tu Ustaz, kenapa Allah memilih untuk tidurkan mereka dan juga Allah menyatakan anggota telinga dalam menjelaskan proses mereka ditidurkan, dan juga kenapa telinga Ustaz? Dalam banyak-banyak anggota tubuh badan tu kenapa yang tu Ustaz? Baik, nanti para penonton TV Al-Hijrah ya boleh mula membuat catatan 7 tentera Allah sepanjang pemuda-pemuda Al-Kahfi ditidurkan. 7 tentera Allah, dan ini tentera yang pertama. Bukan satu-satunya tentera yang Allah Ta'ala utuskan. Iaitulah tentera yang pertama ini pendengaran ataupun telinga pemuda-pemuda Al-Kahfi. Kenapa Allah sebut dahulu? Kenapa Allah sebut terlebih dahulu dalam banyak-banyak tentera, telinga dahulu? Kerana 6 lagi bala tentera tidak boleh berfungsi dengan baik kalau telinga tidak menjalankan tugas dengan baik. Contoh. Salah satu daripada tentera Allah untuk memelihara pemuda Al-Kahfi adalah anjing mereka sendiri. Mereka ada anjing yang memelihara keselamatan mereka, menyala jika perlu untuk memberikan isyarat bahaya kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi. Jadi pemuda boleh terbangun tak daripada tidur bila terdengar bunyi anjing menyala? Sepatutnya boleh terbangun. Dan tidur mereka jadi terganggu. Jadi Allah Ta'ala menyebut fadarabna ala adhanihim. Kami jadikan telinga mereka, kami jadikan pendengaran mereka daraba. Daraba ni maksudnya pukul sampai tidak berfungsi. Bukanlah maksudnya kasar ataupun keras. Ia bermaksud Allah jadikan telinga mereka tidak berfungsi, mereka tidak mendengar apa-apa walaupun anjing menyala. Mereka takkan dengar apa-apa di luar sana kerana anda tak boleh tidur lena. Kalau anda masih lagi boleh terdengar bunyi tapak kaki, bunyi siren, bunyi panggilan telefon, notification, memang tak boleh tidur. Jadi Allah Ta'ala memberikan kerehatan. Allah Ta'ala memberikan kerehatan sepenuhnya. Orang kata tidur mati, Puan Farah. Tidur tak bangun-bangun. Bayangkan dalam gua. Dalam gua, tuan-tuan, cuti sekolah ada berbaki lagi ni. Cuba bawa anak-anak pergi mana-mana gua. Bukan sekadar ziarah, cuba tidur. Mana ada orang boleh tidur dalam gua. Mana ada bantal, mana ada tilamnya. Orang tak boleh tidur, tuan-tuan, tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala tunjukkan kehebatannya.
ada sekumpulan anak-anak muda boleh tidur lena tak bangun-bangun. Mereka rasa mereka tidur sehari, ya, betapa seronoknya mereka boleh tidur sehari itu. Tetapi rupanya mereka tidak tidur sehari, mereka tidur ratusan tahun. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah berkuasa menjadikan tempat yang kita rasa tak tenang menjadi tenang. Adakah kita sangka dengan kekayaan boleh menyebabkan kita boleh tidur lena? Tidak. Adakah dengan ilmu yang tinggi boleh menyebabkan kita tidur lena? Tidak. Adakah dengan kedudukan yang tinggi kalangan masyarakat boleh menyebabkan kita tidur lena? Belum tentu. Bahkan kedudukan tinggi boleh menyebabkan makin tak tidur lena. Semata-mata nak capai ilmu tinggi, pangkat tinggi, kita boleh je tak tidur lena. Tetapi dengan iman kepada Allah, lihat pemuda ini dikurniakan Allah tidur lena. Jadi telinga mereka tak dengar perbualan-perbualan lara. Telinga mereka tak dengar sembang-sembang pemuda-pemuda lain yang sia-sia. Allah selamatkan telinga mereka daripada mendengar perbualan-perbualan sembang-sembang membawang yang sia-sia. Begitulah antara ibrah kita daripada ayat yang ke-11, Puan Farah. Itu dia. Saya pun nak terus masuk ke ayat yang ke-12 Ustaz sebab ada kena-mengena ni ha. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur untuk kami menguji manakah antara dua golongan itu yang lebih tepat menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Allahu Akbar Ustaz. Persoalannya, siapakah dua golongan yang dimaksudkan dalam ayat ini Ustaz? Soalan yang bagus daripada Puan Farah. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Allah menggunakan kalimah hizbun. Hizbun ni maksudnya kumpulan yang menghadapi satu kumpulan dan mereka menjadi reaktif dan emosional. Maksudnya hizbain ni dua puak yang sedang berkonflik. Hizbain dua kumpulan yang berkonflik. Dan kita akan mendapati, catat belaka, huraian ayat 12 adalah pada ayat 21. Huraian ayat 12 tentang dua kumpulan ini dijawab oleh Allah Ta'ala sendiri pada ayat 21. Iaitulah dua kumpulan yang berdebat, yang berbahas, kita nak buat lagu mana dengan tubuh-tubuh pemuda Al-Kahfi yang sudah meninggal dunia. Kita nak buat lagu mana? Macam mana kita nak buat ni? Maka satu kumpulan berkata, kita buat binaan. Wahai tuanku pemerintah, kita buat binaan. Kita tutup tubuh mereka. Kita tutup pintu gua supaya tak ada orang pergi curi mayat mereka nak ambil tabarruk contohnya, sedangkan mereka sudah mati contohnya kan. Jadi tutup ya pintu gua ini daripada kemasukan orang-orang yang berkepentingan ya. Kita nak mereka tengok daripada luar saja batu nisan. Dan satu lagi kumpulan adalah kumpulan pemerintah di mana pemerintah mahu membina masjid. Jadi tuan-tuan kena stay lah sampai ayat 21 ni nanti. Baru tahu tafsirannya dua kumpulan tersebut. Masya Allah. Ustaz, dalam ayat yang ke-13 ni Ustaz, Allah SWT melakarkan kualiti keimanan yang ada pada diri pemuda-pemuda Al-Kahfi ini, pemuda Ashabul Kahfi, dan bagaimana Allah SWT memelihara mereka Ustaz. Baiklah, saya bacakan terjemahannya. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami menambahkan petunjuk hidayah kepada mereka. Masya Allah, pengajaran besar pada ayat ni Ustaz, silakan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah Ta'ala sedang zoom in. Allah Ta'ala sedang mengajar kita dalam bentuk zoom. Allah nak kita memberikan perhatian kepada karakter. Allah Ta'ala nak kita beri perhatian kepada kualiti pemuda-pemuda ini. Allah Ta'ala memutuskan untuk tidak mengumumkan nama-nama mereka. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Allah tahu siapa tujuh pemuda ini. Adakah mereka Maximilianus, Tamliha, yang terkadang kita menghafal nama-nama mereka itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui tidak menyebut nama-nama mereka. Allah hanya menyebut mereka ini pemuda. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Al-Quran ini kita dengar. Kita tak nampak cerita ni depan mata. Kita tak nampak gua tu. Kita tak nampak 7 orang tu. Tetapi mendengar saja macam tuan-tuan dengar saya. Tuan-tuan tak nampak saya sekarang. Jadi terkadang ada yang tak kenal saya. Tetapi bila mendengar, mereka merasakan ini peringatan yang baik. Betul tak? Walaupun tak kenal orangnya, tetapi peringatan itu peringatan yang baik. Macam tu cerita pemuda Al-Kahfi. Walaupun kita tak tahu siapa dia orang ni,
mereka pakai baju warna apa, mereka punya anjing tu namanya apa, gua mereka duduk di mana. Walaupun kita tak tahu, tetapi tak apa. Kita mendengar tentang pengajaran mereka ini. Dan pengajaran mereka Allah Ta'ala sebut dengan ringkas sahaja. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ni adalah pemuda-pemuda yang memilih untuk beriman kepada Tuhan mereka. Maka bila kita baca ayat ni, kita kena tanya diri kita. Saya ni ada tak bertemu, bila saya bertemu dengan kawan saya di kedai kopi ke, balik kampung ke, dalam acara keramaian ke, dengan menjaga SOP lah ya. Ada tak kita bincang? Ada tak kita bincang macam mana kita nak tingkatkan iman kita hari ini? Tanya soalan ni tuan-tuan. Ataupun kita bincang duduk kat mana, semata-mata duduk kat mana, anak berapa orang, dah kahwin ke belum? Ataupun ada tak kita bincang sesama kita, apa lagi tanda-tanda Allah Ta'ala ni ada? Subhanallah. Ada tak kita bincang dalam WhatsApp group kita? Ada tak kita bincang dalam kumpulan Facebook kita? Ada tak kita bincang dalam sembang-sembang kita dengan kawan-kawan kita? Subhanallah. Maka membaca ayat 13 ini benar-benar menampar kita supaya menjadi sebagaimana pemuda-pemuda ini. Masya Allah. Dah sampai kita ke ayat kita yang ke-14 ni Ustaz. Cepat betul masa berlalu ni. Allahu Akbar. Baiklah. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook kita yang sudi mencatatkan segala apa yang telah pun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Syahari. Puan Siti Zainab Ismail memberikan catatan tentang 7 pemuda yang Allah sepanjang tidurkan itu adalah hikmah-hikmahnya. Dia telah pun sudi mencatatkan. Terima kasih banyak-banyak Puan Siti Zainab Ismail. Dan juga ayat yang ke-14 ni Ustaz berkenaan dengan bukti kualiti keimanan mereka dalam ayat yang ke-14 ni Ustaz. Baiklah, ayat ini menyedarkan kita bahawa mereka tidak berlindung begitu sahaja tanpa berusaha menyedarkan kaum mereka sendiri. Jom kita baca terjemahannya. Dan kami teguhkan hati mereka dengan kesabaran dan juga keberanian ketika mereka berdiri menegaskan tauhid. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang selain dia. Sesungguhnya andai kami melakukan sedemikian, bermakna kami telah ucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Allahu Akbar. Ini antara bukti kualiti keimanan mereka yang telah pun dibuktikan Ustaz ya. Mohon pencerahan Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan, Puan Farah yang saya hormati sekalian, bila kita baca satu ayat-ayat Al-Quran, kita boleh membacanya sebagai bacaan tafsir ataupun bacaan tadabbur. Kita kena kedua-dua bentuk bacaan. Bacaan tafsir maksudnya apa? Pemuda-pemuda ini telah berkata kepada raja yang kafir, Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Dan kami tidak akan menyembah kamu kerana menyembah kamu makhluk adalah satu bentuk kedunguan. Orang tak bijak saja akan melakukannya. Jadi ini dipanggil bacaan tafsir, al-qiraah at-tafsiriyah, di mana kita meletakkan ayat ini pada tempatnya, iaitulah cerita-cerita pemuda Al-Kahfi berkata di hadapan raja yang kafir pada satu hari keramaian. Tetapi ada satu lagi bentuk bacaan dan ini dituntut dan diperintahkan Allah, al-qiraah at-tadabburiyah ataupun bacaan dalam bentuk tadabbur. Masihkah anda ingat apa itu tadabbur? Tadabbur adalah mengaitkan ayat ini dengan kehidupan saya. Adakah saya ada kualiti pemuda ini? Apa kualiti pemuda ini? Mereka sentiasa berfikir tentang Rabbus samawati wal ardh. Mereka selalu berfikir, bertafakur tentang kejadian-kejadian yang berlaku di as-samawat, di langit, dan di al-ardh, dan di bumi. Tanya diri kita, saya ni dalam setiap hari, adakah saya memperuntukkan masa untuk mengkaji dan meneliti fenomena-fenomena di alam ini? Atau saya dari kalangan orang-orang yang merasakan bosan untuk melihat alam ini? Jadi kenapa Allah pertemukan kita dengan surah Al-Kahfi ayat 14 kalau begitu? Mengapa agaknya Allah Ta'ala memberitahu pemuda-pemuda ni, mereka kata Tuhan mereka pencipta langit dan bumi. Ini menunjukkan mereka punya kualiti keimanan adalah berasaskan kepada proses berfikir. Berasaskan kepada ikra. Kita macam mana kita ni? Adakah kita ni asyik-asyik dengan gadget, dengan media sosial, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan berapa orang like, dengan berapa orang subscribe? Adakah itu saja kita duduk sibuk setiap hari, kita duduk tengok phone, dan kita tak tengok langit, kita tak tengok bumi, kita tak tengok bulan, kita tak tengok matahari?
Di mana hak ayat ini dalam hidup kita? Adakah kita telah mengamalkan ayat ini dalam kehidupan kita? Jadi Puan Farah dan semua rakan-rakan penonton semua, ini yang disebut sebagai bacaan tadabbur. Supaya setiap ayat itu, ya, kita tidak kejar kuantiti bacaan semata-mata, tetapi yang paling penting, saya sudahkah mengamalkan ayat ini? Tuntutan makna daripada ayat tersebut. Masya Allah. Masya Allah, peringatan sangat sesuai Ustaz. Dalam kita duk orang kata road to bulan Ramadan ni Ustaz, ini antara peringatan yang cukup baik bagi kami. Kita punya screen time terhadap gadget kita tu, Allahu Akbar. Screen time, betul. Ya, selalu dengan Facebook, Instagram, sekarang ni anak-anak muda pula Allah, dengan TikTok dan sebagainya. Terlalu banyak dugaan ujian yang begitu berat sekali untuk kita. Betul. Terutamanya untuk anak-anak kita esok, generasi akan datang ni, apa cerita agaknya, Allahu Akbar, sangat menakutkan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa diberi petunjuk dan juga hidayah. Itu yang kita selalu doakan. Baiklah, ayat yang ke-15 Ustaz, boleh saya teruskan? Baik. Ustaz? Baik, boleh insya-Allah. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan untuk disembah selainnya. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah? Ini menyambung perdebatan ya Ustaz, perdebatan mereka tentang penolakan kaumnya dan juga kekal menzalimi diri mereka dengan menyekutukan Allah SWT. Benda yang paling kita takut sekali adalah melakukan syirik. Silakan Ustaz. Ya. Baik tuan-tuan, sebagaimana saya sebutkan tadi, ayat 15 ayat 15 ini kita diberitahu tafsirnya ataupun bacaan tafsirnya adalah pemuda ini bercakap, inilah kaum kami yang telah mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Kalaulah mereka boleh mendatangkan bukti, sungguh zalim orang-orang berkata tentang Allah tanpa ilmu. Sungguh zalim orang yang berkata kepada Allah sesuatu pendustaan. Ini dipanggil bacaan tafsir. Itulah ceritanya yang berkaitan dengan sambungan perdebatan pemuda Al-Kahfi dengan Daqyanus. Tetapi tadabbur adalah anda bertanya, saya ni ada tak kualiti pemuda Al-Kahfi di mana mereka tidak berkata kaum kami, kaum yang kafir. Tak. Dia tak kata kaum dia kafir. Dia kata, haulai qaumuna. Ini kaum kita. Kita sebahagian daripada mereka. Mereka sebahagian daripada kita. Bila kita nak tegur mereka, kita kena ada rasa bertanggungjawab untuk hulurkan tangan, memimpin, membimbing mereka. Jangan hanya kata mereka ini sesat, jangan hanya kata mereka ini kafir, tetapi kita berlepas diri dan tak nak bertanggungjawab, buat follow up, buat susulan, bagi bimbingan. Subhanallah. Pemuda ni seringkali sinonim dengan semangat. Pemuda ni lah, kita pernah rasa muda kan Puan Farah? Masa zaman muda-muda, zaman siswa-siswi dulu, kita memang semangat. Tetapi kadang semangat sampai perkataan tak dijaga. Kita nak cakap ikut suka. Kita tak sedar kita mengguriskan luka orang. Pemuda Al-Kahfi sebaliknya, semangat mereka berasaskan kesantunan. Mereka tidak pun terlanjur berkata, ini puak-puak kafir, ini kaum yang kafir. Bahkan mereka kata, haula. Mereka tak kata ulaika. Orang belajar bahasa Arab akan faham. Haula litakrib. Maksudnya apa? Ini kaum kita. Kita tak boleh tinggalkan mereka. Ini mak ayah kita, mak ayah saudara kita. Kita kena tolong mereka untuk kembali kepada ajaran Allah yang asal. Kemudian satu lagi, sifat pemuda ini adalah mereka sedia berdialog. Mereka sedia berbincang. Mereka sedia beri telinga mendengar. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Kaumku, berikan hujah kamu. Kami nak dengar hujah kamu. Kenapa kamu sembah kayu? Kamu sembah batu? Kamu sembah batu? Kami nak dengar di mana ketuhanan ini semua. Tunjuk kepada kami. Kami akan bagi telinga kami mendengar hujah kamu. Tapi kamu bila berdiam diri, kami tanya kamu diam. Kami tanya kamu diam. Nampaknya kamu menegakkan menang yang basah. Kamu tak ada hujah. Dan barulah pemuda kata zalim, orang yang berkata dusta kepada Allah. Maksudnya orang yang menyembah syirik tanpa ilmu, tanpa hujah, tanpa sultan. Itulah dia terlebih sedikit. Puan Farah ayat 15.
Antara ayat-ayat yang paling takut kita dengar Ustaz mana Tuhan kita, siapa Tuhan kita, di mana buktinya, di mana Allahu Akbar, itu yang paling merasa menakutkan sekali. Baiklah Ustaz, kita dah sampai ke penghujungnya tadi sebenarnya ayat yang ke-15 tu. Insya-Allah kita akan sambung ayat seterusnya pada minggu hadapan, dan dari segi ibrah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang pertama sampai ke-15 Ustaz, dan juga pesanan Ustaz, peringatan Ustaz untuk minggu yang akan datang, apakah lagi yang bakal kita kongsikan bersama dengan penonton? Silakan Ustaz. Baik, minggu depan saya akan keluar daripada gua. Tuan-tuan akan nampak saya lah di studio. InsyaAllah. Tuan-tuan, perempuan sekalian, jangan kita meremehkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Kerana Nabi memberikan jaminan membaca dan memahaminya akan memelihara daripada fitnah Dajjal. Ingat ya, fitnah Dajjal ini semua orang suka. Siapa tak suka syurga di dunia? Siapa tak suka syurga di dunia? Kesenangan di dunia. Ya, semuanya sangat selari dengan hawa nafsu syahwat. Siapa tak suka? Tetapi tuan-tuan, macam saya sebut di awal-awal tadi, jangan bengkok pegangan kita. Jangan melencong, jangan exit, ikut petunjuk kata, go straight forward, pergi. Jangan terpengaruh dengan pelbagai tipu daya menunggu di hentian-hentian dan RNR perjalanan kehidupan kita. Betul, ini. Ustaz. Ada pelbagai daya penarik, tetapi kekal konsisten. Surah Al-Kahfi memang mengajar kita setia dengan kebenaran walaupun arus perdana ke arah menyembah selain Allah. Jangan. Tuan-tuan, jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tuan-tuan, sebagaimana pemuda Al-Kahfi, mereka benar-benar setia dengan kebenaran, dan mereka dengan 7 orang pemuda itu, mereka sebenarnya membina kekuatan jamaah. Mereka membina kekuatan berkumpulan supaya bila kita bersendirian, serigala mudah datang membaham orang yang duduk sendirian. Tetapi bila duduk bertujuh, bila duduk berkumpulan, tuan-tuan melazimi orang-orang yang soleh, maka Allah akan memberikan perlindungan sebagaimana Allah melindungi 7 pemuda Al-Kahfi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas segala perkongsian ilmu pagi ini. Masya Allah. All the way from Kelantan. Alhamdulillah, Allah mempermudahkan urusan kita pagi ini Ustaz. Alhamdulillah. Syukur. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center, sampaikan salam kami buat orang Kelantan. InsyaAllah. Ustaz, ada sempat juga sahabat Facebook kita pagi ini yang sempat bergurau senda dengan Ustaz pagi ini. Moga minggu hadapan dapat melihat Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi kita. Terima kasih atas segala perkongsian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi